أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman akhir daripada surah yang ke-30, surah Ar-Rum, yang penuh dengan perumpamaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan ayat demi ayat kebesaran Allah demi kebesaran untuk kita meningkatkan daya fikir kita, dan lebih daripada itu kita dapat melihat kepada apakah formula untuk mencapai kemenangan dalam sesebuah tamadun, dalam sesebuah negara ataupun negeri. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safah apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita hari dah ini muka surat terakhir Safah. Betul. Dan insya-Allah besok kita dah masuk dah kepada surah yang selalu dibaca, surah Luqman ya, bagi tuan-tuan yang mungkin ternanti-nanti apakah formula untuk membina keluarga pula ya. Kalau surah yang ke-30 ini membina sebuah tamadun, negara ataupun negeri yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal surah Ar-Rum ini Allah bercakap tentang ghulibatir Rum, iaitu Rom dikalahkan oleh Farsi pada waktu itu. Tetapi Allah menyatakan bahawa Rom akan mengalahkan Farsi, dan bila berlaku peristiwa itu, apa yang berlaku juga di tahun 2 Hijrah di bumi Madinatul Munawwarah, menangnya Islam ya. Nak menceritakan tentang perubahan tamadun yang ada kaitan dengan mengikut formula ataupun panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kebijaksanaan ataupun hikmah dan juga keberkatan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis halaman akhir surah Ar-Rum, halaman 410. Bermula daripada ayat yang ke-51, kita akan melihat sambungan ya, masih Allah bercerita tentang angin, tapi kali ini angin yang berbeza. Angin dan hujan sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 52 hingga 53 bagaimana Allah menghibur dan menenteramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas penolakan terhadap dakwah yang disampaikan oleh baginda. Dan diteruskan pada ayat yang ke-54, fasa dan tahap-tahapan kehidupan manusia, termasuklah tahap-tahap dalam sesebuah tamadun. Dan seterusnya pada ayat 55 hingga 57, keadaan hari kebangkitan dan perbandingannya dengan keadaan kita di dunia agar kita tidak alpa. Dan di hujung pada ayat 58 hingga 60, fungsi dan tugas Al-Quran dalam memaparkan ketauhidan serta perintah kepada Nabi agar bersabar dalam pelbagai cabaran, celaan dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara ringkasan, dan kita ingin memulakan ayat 51 hingga 56 untuk sama-sama kita melihat bagaimana surah Ar-Rum menyimpulkan tentang ketamadunan bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dapat kita meneruskan lagi My Quran Time baca faham amal. Kita berada pada muka surat 410, muka surat yang terakhir dah, pejam celik dah 410 muka surat kita bersiaran.
Dan hari ini muka surat terakhir surah Ar-Rum, sudah pasti kita semua walaupun surah ni jarang dibaca sebagaimana kata Ustaz Faz, jarang kita sebut tak glamour lah maksud surah ni. Tapi bila kita berada pada muka surat terakhir, sudah pasti Ustaz Fazrul akan berikan rumusan ataupun rangkuman semua dalam surah Ar-Rum ni untuk kita ambil intipati dia. Kerana bila masuk surah terakhir, sudah pasti kita akan masuk surah yang baru, dan kita nak tahu sebelum kita meninggalkan surah ini supaya dapat membekaskan dekat hati kita semua tentang bagaimana mesej Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu bernilai dan bermakna. Jom kita mulakan muka surat kita pada ayat yang ke-51 hingga 56 dengan Tarannum Kurdi, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 51 hingga 56 untuk sama-sama kita menyambung kepada perbincangan kita semalam. Allah membawakan kepada kita cara memerhati kepada angin, ya. Semalam Allah menggunakan perkataan apa? Perkataan yursilar riyah pada ayat yang ke-46, dan kemudian pada ayat yang ke-48 semalam yursilur riyah, ya. Di situ pun ada perbezaan, atas itu dengan ada alif, di bawahnya tidak ada alif, Ustaz, ya. Yang itu kita tak bincangkan hari ini. Ada dia punya rahsianya yang tersendiri. Tetapi hari ini Allah membawakan kepada kita pada ayat 51 itu wala in arsalna rihan. Bukannya riyah tetapi rihan. Bila Allah menggunakan perkataan rihan ini, angin itu kan, walaupun terjemahannya angin, tapi ini angin yang bahaya. Angin bahaya. Kalau riyah itu maksudnya adalah angin yang menggembirakan. Ibn Hatim dalam tafsir Hamka ini menyatakan bahawa ada 8 jenis angin yang disampaikan dalam Al-Quran.
empat baik, empat yang tak baik, ya. Empat yang baik itu istilahnya an-nasyirat, ya, iaitu angin yang menyebarkan rahmat Allah seluas-luasnya. Kemudian al-mubasyirat, iaitu angin yang membawa kegembiraan, ya, seperti mana kalau kita lihat dalam ayat yang ke 48 itu, ya, angin yang menggembirakan, ya, di mana kita rasa sepoi-sepoi dan rasa nyaman di tepi pantai, yang selamat, itu adalah mubasyirat. Kemudian al-mursalat, iaitu angin yang membawa kebaikan, ya, termasuklah al-zariyat, ya, kalau kita tengok surah az-zariyat yang kita akan tengok nanti baca Ustaz, ya, angin yang membawa debunga, ya, jantan betina, dan akhirnya dapatlah kita makan mangga, durian dan sebagainya. Itu anginnya nama az-zariyat, ya. Tetapi kalau katakan angin yang teruk, ya, salah satunya adalah al-aqim, ya, aqim, iaitu yang menyebabkan bunga daripada sesuatu pokok itu jatuh. Rupanya jenis angin ini sahaja Quran amat spesifik. Bila aqim sahaja kena pada satu pokok, habis dia bunga durian tu tak jadi durian, ya. Dan siapa yang susun? Sudah tentunya wala in arsalna rihan, ini Allah nyatakan kami yang mengirimkan rih ataupun angin berbentuk aqim, satu. Yang keduanya adalah sarsaran, yang berputar keras dan menerbangkan rumah dan bangunan. Baru ni ada Ustaz, ya, banjir, kemudian ada peristiwa macam puting beliung sikit, ya, menerbangkan atap-atap dan sebagainya, itu namanya sarsaran. Kemudian asif, iaitu angin yang menyebabkan gelombang besar dan lautan menjadi gelap, dan seterusnya. Qasif, iaitu angin taufan yang akan menenggelamkan kapal. Allah. Jadi Quran membawakan nama istilah angin ini, nak ceritanya kita dah tengok semalam bahawa angin diutus oleh Allah, ya, diutus oleh Allah. Dalam masa yang sama, Allah yang sama, Tuhan yang sama mengutus rasul kerana Allah nakkan kita ini menghargai kepada rasul dan mengambil peringatan. Dan bila Allah menyatakan di dalam ayat 51 wala in arsalna rihan, ya, angin yang teruk ini menyebabkan apa? Tanaman akan jadi kuning, ya. Kuning ini disebabkan oleh angin itu akan menyebabkan keguguran, ya, kepada pokok-pokok, dan panas, angin yang panas, ya. Ini pernah berlaku di bumi Arab, di mana angin yang panas Ustaz, ya, kalau kita pergi ke Mesir ke, kalau angin yang panas itu kita rasa macam terbakar kulit. Ini menyebabkan musfarran, pokok menjadi luruh ataupun kuning. La dhallu mim ba'dihi yakfurun. Apa yang berlaku? Ia menyebabkan si orang-orang yang berada pada waktu itu beringkar ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini berikan yang baik, dia suka sangat, tapi tidak bersyukur. Bagi yang tak baik pun dia tak ambil pelajaran dan dia tetap kufur juga, ya. Jadi ini Allah mengatakan apa? Fa innaka la tusmi'ul mauta, ya. Allah bagikan yang baik pun dia tidak bersyukur, bagi yang tak baik pun tak ambil pelajaran, kerana kamu wahai Muhammad dan kita semua tidak mampu mendengarkan kepada orang yang mati. Orang mati kita tak boleh bagi dia dengar, oh sebenarnya sila faham. Pasal dengan dengar dapat faham sesuatu perkara. Wala tusmi'ud summa du'a, dan kamu tidak boleh menjadikan orang pekak itu mendengar seruan apabila dia berpaling. Jadi Allah menyatakan ada hati yang mati, ada hati yang pekak. Pekak ini bukan pekak dari segi fizikal, tetapi pekak dari segi tidak memahami kepada mesej yang sedang Allah sampaikan. Kita nampak sahaja di luar. Itulah surah Ar-Rum ini. Surah Ar-Rum ini Allah menyatakan ada orang nampak angin, tetapi dia tidak nampak di sebalik angin itu sebenarnya Allah yang menciptakan, Allah yang sedang menyampaikan mesej untuk diimani dalam kehidupan seharian. Allah menyatakan pada ayat yang ke-53, wama anta bihadil ya, kamu tidak dapat memberi petunjuk pada orang buta, ya. Kalau tadi adalah orang pekak, kali ini orang buta daripada kesesatannya. Dan jika kamu mendengar, illa may yu'min, kecuali adalah orang yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran yang penting? Pelajarannya, kalau kita ada telinga, kita ada mata tuan-tuan, kita perlulah membina iman dan juga selalu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kepada pasangan, ya, Allah bercakap tentang litaskunu ilaiha, ya, iaitu menjadi ketenangan pada zauj, pasangan kita. Allah suruh tengok angin, Allah suruh kita tengok pada bahasa, kepada pelbagai yang Allah nyatakan dalam surah Ar-Rum yang kita belajar, adalah untuk memastikan kita dengar, ya, dan juga lihat kebesaran Allah, dan akhirnya kita beriman dan
menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan menyebabkan Allah akan membantu kita membina sesebuah tamadun. Tetapi kalau katakan mata nampak, maksudnya mata nampak durian, kan? Durian ini daripada pokok durian. Pokok durian ini daripada debunga. Debunga ini daripada azariyat. Allah. Kan? Daripada angin. Tapi ada setengah orang kata angin. Okey, angin. Kan? Dia dah belajar dah pendebungaan jantan betina, tapi dia tak rasakan bahawa Allah boleh saja menghantar rihan yang berbentuk aqim tadi. Allah yang sama pada pokok durian yang sama, tak jadi pokok durian tersebut. Dan bila hasil pokok durian kurang, terus saja Allah, saya istighfar banyak-banyak kepada Allah. Itu kesan apabila kita mendapat cara fikir yang dibawakan dalam surah Ar-Rum pada ayat 51 hingga 53. Ayat 54 Allah memperkenalkan sekali lagi kepada kita. Kalau katakan tak berapa sedar sangat Allah ini berkuasa, ayat 54 kita baca bersama, kerana kalau tadi cakap pasal pokok, pasal angin di luar sana, kali ini Allah suruh tengok pada diri kita, pada gigi, kepada apa? Kepada kaki, kepada tangan kita. Ayat 54 bersama Ustaz Tirmizi. Masya Allah, supaya kita dapat sedar di sebalik kehebatan yang kita nampak tu, ada penciptaan dia. Ada yang pencipta, Khalik itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kadang-kadang kita banyak lupa kan. Kita rasa bila kita usaha, kita wajib dapat rezeki. Bila kita dapat rezeki, kita rasa rezeki itu daripada kita. Tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ada yang berusaha dapat rezeki biasa. Betul. Ada yang tak berusaha tapi Allah bagi rezeki juga. Macam orang sakit, Ustaz Fah. Kalau kita tengok Zahir, dia tak buat apa pun, dia tidur macam tu. Ada orang hantar duit, dia tak buat bantal, contoh. Maknanya bekerja, usaha itu disuruh. Sunnah kita nak dapat, mesti tawakal saja tak ada juga. Tapi nak cerita rizqu minallah, rezeki daripada Allah. Kita faham konsep itu sebagaimana menambahkan keyakinan kita. Bila kita usaha, bila kita gagal, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca ayat 54. Ada lagi satu ayat yang cukup bermakna untuk sama-sama kita fahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-54, Allah lah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu kuat, kemudian setelah kuat dia melemahkan kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Allah memperkenalkan sekali lagi tentang kepentingan bertauhid. Allah yang hebat menciptakan daripada kita lemah dahulu menjadi kuat. Ya, menjadilah kita daripada baby yang kalau pegang waktu lahir tu Ustaz, kalau salah pegang dia punya tengkoraknya pun kan, kepalanya pun lembut waktu tu kan. Jangan pula kita main kalau vacuum tu kan, dia kadang-kadang bentuknya dah berbeza. Ya, nak cerita betapa lemahnya kita suatu masa dahulu, kemudian perlahan-lahan kita jadi kuat. Jadi kuat itulah yang sebenarnya bagi setengah orang dia rasa saya dah kuat fizikal, kemudian dah pandai dah bercakap, dah pandai dah kuat dari segi kemahiran buat kerja dan sebagainya. Tapi lepas itu, selepas kuat itu lemah balik. Yang pandai bercakap dah mula gagap ataupun dah lupa. Dan dari segi sendi kita Ustaz, kaki kita dulu rasanya bolehlah 100 meter tu dalam masa 10 saat. Begitulah lebih kurang. Tapi sekarang ni tak tahu macam mana keadaannya. Jadi Allah menyatakan perkara ini untuk menyatakan apa? Bahawa kita diciptakan. Itulah prosesnya.
Bila kita diciptakan, kita tahu lemah kuat ataupun sakit ini agar kita bertauhid kepada Allah. Dan apa kesan tauhid? Itu yang lebih penting. Kesan tauhid ini adalah ya, bukan sekadar kita kata oh saya beriman pada Allah, tapi kesan daripada bercakap beriman pada Allah, saya akan buat yang terbaik sebagaimana Allah juga pernah buat baik pada saya ketika menjadikan saya. Tak adalah membuat kerosakan yang kita bincang sebelum ini. Saya dah kuat, dah jadi, dah dapat kerana ilmu saya dapat kuasa, ya, saya menyalahgunakan kuasa yang ada. Saya menyalahgunakan ilmu ataupun harta yang ada. Padahal Allah nyatakan di hujung itu wahwal alimul qadir. Menarik ustaz ya, di hujung itu wahwal alimul qadir. Biasanya azizul hakim, tapi di sini wahwal alimul qadir. Apakah munasabah kaitannya? Allah yang maha bijaksana. Kalau dulu kita lemah dari segi pemikiran kita, jadi kuat balik itu Allah yang maha bijaksana mengajar kita. Allah yang maha mengetahui. Dan kalau kita kata bahawa saya dah kuat tulang saya dah boleh berlari dan sebagainya, sebenarnya itu datang dipinjamkan oleh Al-Qadir, Allah yang maha berkuasa. Jadi bila kita sedar perkara ini, kita tahu bahawa Allah maha mengetahui. Saya tahu saya jangan salah guna ilmu macam Qarun, menyebabkan saya kata bahawa sayalah yang bijak, yang lain jadi saya bongkak. Dan kalau saya berkuasa, saya boleh gunakan kuasa saya seperti Firaun. Itu adalah orang yang tidak kenal, tidak terkesan, walaupun dia tahu bahawa Allah lah yang mencipta alam ini. Orang yang tidak terkesan ini kerana dia mengambil ringan tentang satu peristiwa. Peristiwa itu kita akan sambung pada lepas rehat. Kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu samma, menutup ataupun menyumbat ataupun memekakkan telinga. 15 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini Allah maksudkan bukan sekadar pekak fizikal. Ada orang yang pekak fizikal, Kak Azlina kita bantu untuk memahami tadabbur ini, tetapi kita tidak mahu yang fizikalnya dengar tetapi hati tidak mahu dengar Quran, tidak mahu tadabbur Quran. Dan kita ucapkan tahniah kepada semua rakan-rakan kita ustaz ya, yang OKU pendengaran tetap committed untuk bersama Al-Quran, kerana itu adalah tanda bahawa kita ingin beriman, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah janjikan apa? Kejayaan di dunia sampai ke akhirat. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifan maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan jangan sekali-kali kamu membiarkan orang-orang yang tidak yakin, yakni dengan kebenaran ayat-ayat Allah itu, menggelisahkan hatimu. Ini adalah petikan daripada ayat yang terakhir yang akan kita baca pada muka surat yang ke-410 ini. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita semua bersabar. Fasbir, sabarlah di atas perjuangan ini, kerana janji Allah pasti benar, janji Allah pasti berlaku, pertemuan dengan Allah pasti benar, pasti berlaku, dan itulah yang akan berlaku pada hari kebangkitan kelak. Yaumus saah itu adalah satu benda yang benar. Mudah-mudahan kita menjadikan diri kita ini semangat dan motivasi untuk terus kita perjuangkan dalam agama kita ini, dalam perjuangan yang penuh berteraskan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat, sudah pasti kita nak belajar apakah lagi bahagian terakhir
bagi surah Ar-Rum, bukan sahabat-sahabat saja, saya pun turut ingin nak tahu apakah kesimpulan akhir. Insya-Allah akan ditadabbur oleh Ustaz Fazrul. Namun kita ambil sedikit saja masa untuk tajwid. Memandangkan banyak saya tengok hukum iqlab berada dalam ayat yang kita baca ni, beberapa kali saya jumpa iqlab. Maka iqlab kita tengok ulang kaji kita pada hari ini. Hukum iqlab yang mana contoh pada ayat pertama lagi kita baca tadi, ayat 51 tu, fara'auhu musfarran laghallu min ba'dihi yakfurun. Min ba'dihi yakfurun. Hukum situ hukum iqlab. Apa dia? Nun mati ataupun tanwin. Di sini hukum nun mati bertemu dengan huruf ba. Huruf iqlab ada berapa sahabat-sahabat sekalian? Lama tak belajar kan? Ada berapa huruf iqlab? Ada berapa jumlah huruf iqlab? Ada satu je, huruf ba sahaja jangan kejawab 3 4 pula 15. Allah banyaknya. Satu je, ba je. Okey. Maka cara bacaannya kita kena iqlab. Iqlab tu maksud dia tukar. Tukar apa Ustaz? Tukar nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim. Diletak mim kecil di atas nun mati tu. Maknanya nun tu ditukarkan kepada mim kerana bertemu dengan huruf ba. Maka bacaannya kena baca dengan tukarkan nun kepada mim berserta gunnah, dipanjangkan gunnah itu. Min ba'dihi, contoh kita baca surah Al-Fil, tarmihim bihijau, tu apa nama itu hukum lain. Hukum nun, contoh amba nun bertemu dengan ba. Di sini contoh kita banyaklah dalam surah yang kita baca ni, ayat 54 pun ada la dhallu min ba'dihi. Jangan kemam mulut Ada yang baca mim, dia kemam mulut macam tu. Sami'um itu seperti seakan-akan dah jadi idgham. Jadi idgham lah, masuk dalam ba pula. Sami'um, dia tutup mulut sampai kemam. Jangan macam tu. Mim, jangan kemam macam tu. Dan jangan renggang banyak sangat pula sampai mi'u ba'dihi. Sami'u, tidak tepat begitu. Kita sentuh bibir kita, jangan terlalu kemam kuat sangat. Min ba'dihi yu'minun. Min ba'dihi yu'minun. Min ba'dihi yakfurun. Maaf, silap saya baca. Min ba'dihi yakfurun. Itu contoh iqlab yang kita ambil ulang kaji pada hari ini. Wallahu a'lam. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Iqlab Ustaz ya, hanya satu huruf saja pada hari ini kita ulang kaji, dan alhamdulillah kita sudah pun membaca sehingga ayat yang ke-56, dan kita sudah pun melihat kepada ayat 54 sebentar tadi tentang keadaan manusia ya, daripada lemah kepada kuat dan lemah beruban, dan Allah menyatakan perkara ini untuk kita sedar bahawa yang Maha mengetahui, yang kuat selama-lamanya dari segi ilmu dan dari segi kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan kekuatan adalah lambang kepada kemenangan. Sesebuah negara, sesebuah tamadun itu dia menang apabila ada ilmu dan kekuatan, dan ada masa dia lemah, kemudian dia akan kuat, dan kemudian dia akan lemah juga. Itu adalah cara kita memandang diri kita dan kemudian kita memandang kepada sesebuah negara. Dan apakah yang menyebabkan seseorang itu ya penting sangat beriman pada Allah? Dia akan mengambil pelajaran daripada lemah kuat lemah itu untuk membuat persediaan. Itu Ustaz ya. Bukannya dia tengok okey saya ni dah lemah, dah beruban ini, masih tak ingat apa istilahnya, tak ingat akhirat. Ya, tak ingat dunia, tak ingat akhirat. Padahal Allah cakap wa yauma taqumus saa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira saa'ah. Orang-orang yang pembuat dosa ya, yang penjenayah, yang buat kerosakan ini, dia kata berapa lama kita duduk ya, kita duduk sekejap je kot ya. Kadzalika kanu yufakun. Sebab itulah mereka telah dipalingkan. Maksudnya mereka ini tak sedar bahawa sebenarnya mereka itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana jarak orang yang berilmu dan beriman pada ayat 56 itu, waqala allazina utul ilm wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'th ya. Sesungguhnya kamu tinggal pada ketetapan Allah sehingga hari kebangkitan. Tengok cara orang yang berilmu dan beriman menjawab. Dia menjawab itu, dia merujuk kepada siapa?
merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya main teka-teka, ya, seperti ayat yang ke-55. Bila teka-teka itu, ya, yang dia pakar jawab ustaz, ya, dia pakar jawab ialah bab dunia. Berapa harga emas naik, berapa kripto naik, berapa diskaun dekat dekat Sogo, itu bab tu dia tahu. Tetapi kalau berapa minit lagi nak solat, ya, berapa minit lagi yang Allah suruh kita berpuasa, ya, berapa hari lagi, yang itu dia tak berapa nak sedar, ya. Pasal apa? Pasal kurang merujuk kepada kitabillah, ya, untuk membuat persediaan ke hari yaumul ba'ts, hari dibangkitkan. Jadi moga-moga dengan kita selalu baca al-Quran ini, kita sensitif pasal solat kita sensitif pasal zakat kita, ya, kita sensitif pasal persediaan untuk ke hari akhirat. Boleh nak dapat diskaun, ya, tetapi diskaun itu untuk beli banyak-banyak, nak pergi kongsi dengan sanak saudara. Okey, tak ada masalah. Bukannya membuat lebih banyak kerosakan ataupun nak merancang cuti yang mengambil hak rakyat ataupun hak orang lain yang tidak dibenarkan. Fahadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ayat 56 hujung ini ustaz, ya. Dinyatakan inilah hari ba'ts yang kamu sebenarnya tak tahu. Mengapa tak tahu? Pasal dia tak ambil kisah ustaz. Dia tidak cari ilmu tentang perkara tersebut, tidak membaca al-Quran. Dan sebelum ini pun kita sudah pun melihat kepada bagaimana Allah memberi komentar, iaitu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, pada ayat yang ke-7 awal kita baca hari itu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Allah memberi komentar bahawa ada ramai manusia, ya, kalau dulu saya belajar kejuruteraan ustaz, ya, 4 tahun itu daripada cover to cover buku-buku teks tu habis, kan, tapi Quran tak habis. Kan, bila fikir-fikir balik, oh sebenarnya bab dunia memang cover to cover, kan. Ada pula masa tu boleh pula bayar lagi, cari sponsor apa sebagainya, tapi nak belajar pasal ilmu akhirat ni kata tak apalah, nanti kalau free saya pergi, kalau kena cari ilmu sampai ke luar negara ke apa ke, nanti kejap. Allah menyatakan bahawa walakinnakum kuntum la ta'lamun. Kamu ni tak tahu, kamu ni tak mencari ilmu. Yang harapnya tuan-tuan kita ubah, ya, kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, jangan sampai kita ditemplak begitu di akhirat nanti. Kita baca ayat 57 hingga ayat 60 untuk melihat kesimpulan akhir bagaimana Allah menyatakan bahawa sila beri perhatian kepada persediaan ke akhirat, kemenangan di sana. Di sini Allah sedang juga memberi kejayaan dan kemenangan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul yang memberi pencerahan kepada kita semua. Jom kita teruskan lagi zikir kita ataupun majlis al-Quran kita ini dengan memberi tumpuan kepada ayat yang ke-57 hingga 60. Bagi yang baca, jom sama-sama kita baca zikrul lisan dengan lidah kita, telinga kita juga zikrul udhunain, zikir dengan kedua telinga kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mata kita juga, masya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah, pahala di sisinya. Ayat 57 hingga 60 dengan nahwan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-60 ya. Pada ayat 56 di hujung itu kita berjumpa dengan perkataan ta'lamun, la ta'lamun, mereka itu tidak mencari ilmu sehingga mereka tidak mengetahui ya, bersungguh-sungguh tentang yaumul ba'ts, iaitu hari kebangkitan. Maka Allah menyatakan pada hari kebangkitan itu fayauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum, iaitu pada hari itu tidak bermanfaat dari kalangan orang-orang zalim segala ma'dziratuhum ni alasan Ustaz ya, bahasa Inggerisnya excuse. Kan saya ni bukannya tak nak belajar Quran ni, tapi sibuk kerja pagi petang letih malam nak mencari nafkah, jadi tak sempat untuk belajar Quran. Pada waktu itu segala ma'dzirah itu semuanya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ada yang kata bahawa saya bukannya tak nak solat, tapi saya sibuk meeting habis pukul 3.30, bos panggil dan saya kena sambung lagi, saya kena tunaikan amanah di tempat kerja nak makan gaji halal kan. Tapi itu semuanya alasan. kerana amanah daripada Allah juga adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Dan Allah menyatakan walahum yusta'tabun, mereka itu tidak diberikan break, ya, tak diberikan rehat daripada segala azab yang ada ya. Ataupun ada yang kata bahawa saya nak kembali ke dunia untuk berbuat amal soleh, tidak ada lagi peluang tersebut ya. Peluang dah diberikan zaman sekarang Ustaz ya, ada TV, ada boleh belajar dekat internet, belajar agama, belajar pasal hari akhirat ni, banyak perkara ya. Dan kalau ada yang kata saya tak sempat, saya sibuk, maka pada waktu di akhirat nanti Allah kata fine, kalau kamu sibuk sangat di sini kamu akan sibuk juga. Allah ya, walahum yusta'tabun, itu maksudnya kamu tidak ada break, kamu tidak ada rehat, go on ya, sibuk sangat contohnya. Ini adalah satu amaran kepada saya, kepada tuan-tuan, kita ingatkan pada ahli keluarga kita bahawa mencari ilmu daripada dunia penting, tetapi akhirat itu adalah lebih penting. Malah mencari ilmu akhirat ini bukan menidakkan kita belajar sains. Kita banyak perkara sains yang Allah bawakan di dalam surah Ar-Rum ini. Bukan suruh tak belajar kejuruteraan, doktor, semua silakan ya. Tetapi bagaimana semua ilmu itu ya, perkara dunia itu menjadi jambatan menuju ke akhirat ya, sehingga kan masih lagi mengambil etikanya daripada Quran. Orang belajar engineering Ustaz ya, kalau dia pandai, dia boleh je nak tipu orang selamba je ya, buat quotation hantar dalam proposal 6 cm nak turap jalan, dia letak 5 cm. Mana ada orang nak ukur kan, kecuali audit pergi ukur balik ya, tanah bitumin yang diletakkan, kalau tidak panas-panas siapa nak ukur. Dan orang yang makin belajar perkara dunia tanpa akhirat, dia mudah melakukan kerosakan. Orang yang belajar bekerja di pejabat kerajaan ke swasta ke kat mana sahaja, dengan ilmu yang ada itu tanpa ilmu akhirat, anytime sahaja dia akan melakukan kerosakan dan dia akan kerosakan. Jadi itu sebabnya mengapa kita kena war-warkan kepada masyarakat, cari ilmu Al-Quran pada anak-anak kita yang belajar kejuruteraan ke, belajar doktor ke, belajar apa sahaja. Kerana Allah menyatakan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran. Allah berikan di dalam Quran ini banyak misalan. Sebabnya surah ini banyak misalan Ustaz ya. Tengok angin, tengok rasul, tengok angin, tengok balik kematian dan kehidupan, tengok angin. Apa kaitannya? Bagi setengah orang dia tidak mampu memahami, tetapi bila kita cuba faham, ia menyebabkan kita dapat banyak pelajaran. Wala in ji'tahum biayatin la yaqulanna alladhina kafaru, orang-orang yang kafir yang didatangi ayat-ayat kebesaran Allah ini, dia kata apa? In antum illa mubtilun. Ya, kamu ni sebenarnya saja je nak membatalkan cara kami, saja je nak komen kami, tak puas hati kami, cakap kami ni makhluk perosak lah, membuat kerosakan, kamu saja je nak buat hal. Ini komentar orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cakap rasul itu mubtilun,
Allah. Dia kata nabi itu mubtilun. Zaman sekarang ni ialah alah kau ni komen je lebih kan, asyik nak kritik je kepada kami buat kerja. Tetapi kami buat kerja itu, adakah dia membuat islah pembaikan kepada rakyat, pada negeri negara, ataupun hujung bulan ambil gaji, tak kisahlah masyarakat makin baik ke makin buruk ke, apa aku kisah kan, yang penting saya dapat gaji. Itu adalah kritik yang sebenarnya dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dituduh sebagai mubtilun. Jadi bila digelar begitu Ustaz ya, bila kena begitu, Nabi masih ada perasaan, tapi Allah memberi komentar pada ayat 59 itu, mereka cakap Nabi ini sebagai mubtilun, membatalkan saja je nak kenakan kami, kerana mereka itu telah yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Mereka itu sudah dikunci hati mereka kerana mereka tidak ada ilmu. Orang ada ilmu Ustaz ya. Saya pergi bila tanya pada kawan kita di Kelantan, macam mana kalau dia ada ilmu banjir? Ilmu banjir. Apa yang mereka buat? Bila dah nampak dah tanda-tanda itu, dia naikkan kereta dia ke tempat yang tinggi. Betul. Tapi hari tu ketika hujan tu, saya sendiri pun pasal tak ada ilmu banjir, saya letak je kereta saya dekat atas jalan, dan kawan-kawan saya pun letak je parking je kan. Dia nampak hujan tu, ya, dah banyak dah 5-6 jam tu, dia tak ada ilmu banjir pasal tak ada pengalaman, dia letak saja, dan akhirnya ada yang digenang oleh air banjir. Allah. Nak ceritanya ialah apa? Dengan ilmu kita buat persediaan. Jadi orang yang makin mendapat ilmu daripada Al-Quran, dia tidak terkunci hatinya, dia sanggup pergi pindahkan kereta, pindahkan amalannya, ubah cara hidup. Kerana apa? Kerana takut nanti diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tak percaya, macam mana? Ayat 60 sebagai penutup surah Ar-Rum memberi semangat pada Nabi. Tak apalah kalau mereka tak nak percaya, jangan kamu patah semangat. Ayat 60. Baik, mudah-mudahan kita baca ayat 60. Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran, dan Allah berikan cahaya dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, dalam hati kita dengan cahaya Al-Quran. Kita baca ayat 60. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan jangan sekali-kali kamu membiarkan orang yang tidak yakin dengan kebenaran ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Wala yastakhiffannaka, iaitu rasa takhfif, rasa ringan ataupun rasa dikerdilkan kerana ada orang yang tidak yakin. Suruh pindah kereta kerana nanti banjir, tapi dia tak nak layan juga Ustaz. Pasal dia tak ada ilmu. Ya. Tak apalah, teruskan terus ingatkan. Tapi ini bukan sekadar banjir di dunia, tetapi kita bercakap tentang bahaya di dunia, bahaya di akhirat. Bila orang tak layan, teruskan. Ya, fasbir itu bukan maksudnya kita dah tarik diri, tetapi sebenarnya kita tetap melaksanakan ajakan ke arah kepada kebaikan, kerana itu adalah cara membina kejayaan dalam sesebuah negeri, sesebuah negara. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah ambil pelajaran daripada tumbuh-tumbuhan yang menguning, yang akan hancur. Itu adalah satu tanda untuk kita makin beriman. Angin itu datang daripada Allah yang sama. Yang kedua, yakin dengan kuasa Allah pada setiap sesuatu, pada ayat yang ke-54, agar kita sentiasa beriman dan bertanggungjawab atas keimanan itu, dan sentiasa merebut peluang taubat setiap hari, sebagaimana dalam ayat yang ke-57, sebelum sampai di akhirat tidak ada excuse, tidak ada lagi break, rehat yang ada di sana. Kita berdoa Allah pimpin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma nawwir binuril Quran. Ya Allah, cahayakanlah dengan cahaya Al-Quran rumah-rumah kami, dalam kehidupan kami, dalam diri kami, hati-hati kami dengan cahaya daripada Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran.
ahli Al-Quran ya Allah, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli-Mu ya Allah. Gembirakanlah hati-hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempatkanlah hidup kami ini ya Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan sekali lagi ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah, sampaikanlah kami bulan Ramadan yang akan datang ini ya Allah, dan berkatilah kami pada bulan tersebut ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, kurniakanlah kesabaran yang kuat kepada kami untuk kami meneruskan perjuangan ini ya Allah, perjuangan yang suci ini ya Allah, Al-Quran Karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita. Yakin bahawa janji Allah benar. Allah pernah memenangkan Rom yang asalnya kalah dan memenangkan umat Islam yang dipandang hina, dan Allah boleh memenangkan kembali umat Islam bila kita kembali dalam perjuangan Al-Quran. Kita menyeru pada tuan-tuan untuk terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, kerana ini adalah satu platform untuk sama-sama kita yakin bahawa tabung sumbangan tuan-tuan ini kita sebarkan nilai, kita nyatakan bahawa saya bersama Al-Quran dan saya tidak akan menyokong sebarang kerosakan yang dibuat dalam mana-mana institusi, dalam mana kepimpinan yang ada. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita akan menyambung surah baru, surah Luqman, surah ke-31 esok insya-Allah dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.